Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Jam sekarang tepat jam 9.25 kepada yang sedang bersarapanlah, orang kata makan tu biar sihat. Nasi lemak macam mana tak ada masalah. Tapi kita kena kawal kuantiti tu supaya jangan berlebihan gulanya, jangan berlebihan garamnya, jangan berlebihan, sentiasa berada dalam keadaan optimum. Pemakanan yang seimbang kira. Betul. Kita pada dekat ini sangat pentinglah untuk kita menjaga kesihatan kita pada tahap yang tertinggi, khususnya pada dekat ini kita akan berbicara berkenaan pemakaian pelitup muka untuk keselamatan diri. Pastinya seperti yang kita sedia maklum, sebelum ini pelitup seluar muka diwajibkan untuk kawasan indoor ataupun kawasan tertutup. Namun minggu lepas ianya tidak lagi dikuatkuasakan sebagai wajib, tapi sebaliknya di atas dasar pilihan kita sendiri. Namun terdapat beberapa lokasi yang masih lagi diwajibkan pemakaian pelitup separuh muka. Dan sudah pastinya kita akan bersama dengan tetamu kita secara dalam talian pada hari ini, iaitu Dr. Aznida Muhammad Zaki, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ridwan dan Munawar, salam sejahtera. Baiklah, terima kasih banyak-banyak doktor kerana sudi bersama dengan kami. Doktor, walaupun kita sudah pun diberi kebebasan dan juga kelonggaran untuk tidak memakai pelitup muka, tetapi pihak KKM sangat menyarankan orang ramai dan juga menggalakkan orang ramai supaya kalau boleh teruslah pakai pelitup muka. Kenapa saranan ini sangat-sangat digalakkan oleh KKM? Okey, walaupun YB Menteri Kesihatan telah memaklumkan bahawa pemakaian pelitup muka sudah lagi tidak wajib secara indoor atau outdoor, tapi kita masih menggalakkan. Kenapa? Sebab dia mudah saja. Secara dasar kita masih tahu bahawa virus yang menyebabkan COVID-19 ini masih berada di sekitar kita. Kita memang tak boleh menghilangkan virus SARS-CoV ni dari sekitar kita lah. Jadi untuk melindungi diri kita, macam kita sediakan payung sebelum hujan, sebagai perlindungan, kita masih digalakkan untuk memakai pelitup muka. Okey, bila kita menyebut berkenaan perkataan menggalakkan itu, digalakkan. Jadi mungkin doktor boleh memberikan penerangan antara individu ataupun golongan-golongan yang sangat-sangat digalakkan untuk memakai pelitup separuh muka ini, doktor, dalam kita menilai situasi risiko jangkitan COVID-19 masih ada dalam komuniti, doktor. Okey, golongan yang sangat digalakkan untuk memakai pelitup muka ni adalah yang seperti yang kita tahu sebelum ni adalah warga emas, mengidap penyakit kronik seperti kencing manis, penyakit jantung kronik, penyakit buah pinggang kronik, penyakit paru-paru kronik, semua tu. Dan selain dari itu, kita juga menggalakkan individu dengan tahap imuniti badan yang lemah, dan juga ini seperti individu yang dalam rawatan kemoterapi contohnya, dan juga ibu mengandung, untuk teruskan memakai pelitup muka kerana mereka ini adalah golongan sekiranya dijangkiti oleh virus SARS-CoV-2, mereka berisiko untuk mendapat jangkitan yang sangat serius hingga boleh menyebabkan kematian. Perlu saya ingatkan di sini bahawa cara penularan virus SARS-CoV-2 ni seperti yang kita tahu, dia adalah melalui droplets ataupun kita panggil titisan pernafasan lah, yang terhasil daripada sewaktu kita orang yang ada virus SARS-CoV-2 dia bersin ataupun batuk, droplets ni, partikel ataupun partikel yang lebih halus kita panggil aerosol, dia akan jatuh kepada mulut atau hidung ataupun individu lain yang tak pakai pelitup muka. Kalau cara untuk melindungi orang-orang yang berisiko tinggi ni, satu orang yang bergejala tu kalau dia tak tahu dia dijangkiti oleh COVID-19, dia perlulah pakai pelitup muka. Itu tanggungjawab sendiri. Kemudian orang-orang yang berisiko tinggi ni juga perlu melindungi diri sendiri dengan pakai pelitup muka. Kita tak tahu bila kita akan berada depan orang yang dijangkiti virus COVID-19 ni. Ya, Munawar dan Ridwan, itu sedikit sebanyak. Okey, itu sedikit sebanyak mengenai COVID-19 lah. Tetapi secara spesifiknya mungkin doktor boleh terangkan apakah jenis penyakit lain yang sangat-sangat memerlukan kita untuk kita memakai pelitup muka ini, yang kita boleh kawal melalui pemakaian pelitup muka? Okey.
pemakaian pelitup muka ni memang dah lama diamalkan oleh petugas kesihatan ni, sebab kita tahu kita memang terdedah dengan kuman-kuman yang boleh menular melalui cara droplets atau aerosol tadilah. Yang saya cakap, cara modes of transmissionnya adalah melalui kuman tu dari satu orang yang dijangkiti, memang telah dijangkiti kepada orang yang sihat yang lain melalui hidung, mulut atau mata lah. Jadi banyak penyakit ni adalah seperti yang sering adalah penyakit jangkitan saluran pernafasan lah, iaitu influenza yang kita sering dengar sebelum ini kan. Kemudian ada juga influenza disebabkan oleh virus influenza. Kemudian kita ada rhinovirus yang selalu jangkitan saluran pernafasan juga. Selain virus, kita ada bakteria juga boleh jadi pneumococcal pneumonia. Selain itu, bukan terhad kepada jangkitan saluran pernafasan sahaja. Kita boleh juga mendapat jangkitan yang serius seperti radang selaput otak, seperti meningitis yang disebabkan oleh Neisseria meningitidis. Kemudian kita penyakit yang sering pada kanak-kanak boleh juga menular melalui titisan pernafasan, iaitu droplets atau aerosol tadi. Yang sering adalah measles yang kita selalu dengar sebelum ni, campak, beguk juga. Beguk pun boleh menular melalui pernafasan tu juga. Jadi kalau kita pakai pelitup muka, sebenarnya kita dah melindungi dari banyak penyakit yang lain tu. Itulah kepentingan pemakaian pelitup separuh muka, Doktor. Bukan setakat untuk COVID-19 tapi juga untuk penyakit-penyakit berjangkit yang lainnya. Jadi Doktor, mungkin kita perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat sejak pelitup separuh muka ini tidak lagi diwajibkan seperti mana berkuasa pada 7 September baru-baru ini. Terdapat beberapa lokasi yang masih lagi mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka. Itu pencerahan yang perlu kita berikan pada hari ini, Doktor. Okey, seperti yang kita tahu, dalam pengangkutan awam kita masih perlu memakai pelitup muka. Kenapa? Dalam pengangkutan awam kita penjarakan sosial tu tak boleh nak dilakukan. Contoh dalam LRT kan, sempit, ramai-ramai waktu peak hour semua berpusu-pusu masuk. Kalau kita tak pakai pelitup muka, orang bersin dalam LRT contohnya, dia akan menular kepada orang yang lain. Pengangkutan awam termasuklah bas, kereta api, kapal terbang, semua pengangkutan awam kita masih mewajibkan pemakaian pelitup muka. Kemudian di fasiliti kesihatan seperti hospital, klinik, ini tempat-tempat yang memang banyak kuman lah. Kita tak nak merisikokan kita punya masyarakat, dan oleh sebab yang demikian, kita masih mewajibkan pemakaian pelitup muka. Selain daripada itu, kes positif COVID-19 perlu memakai pelitup muka sekiranya dia perlu keluar untuk ke pusat penilaian COVID-19 lah. Sepatutnya individu yang positif COVID-19 mendapat HSO dan perlu berada di rumah, tak boleh keluar. Tapi sekiranya dia perlu keluar, dia diwajibkan untuk mengenakan pemakaian pelitup muka supaya orang lain tak dijangkiti oleh orang yang positif ini. Cuma dalam satu ketika ramai yang menghadapi masalah, mungkin ada ruam di muka akibat daripada pelitup muka. Jadi apa yang boleh dilakukan untuk golongan yang mempunyai masalah ruam di muka akibat daripada pelitup muka? Saya kira ini banyak berlaku di kalangan kita juga. Betul-betul. Ruam bukan setakat ruam saja ya. Sekarang ni istilah yang glamour tu kita macam masni ya. Istilah sejak pandemik ni ramai orang mengadu banyak naik jerawat sejak pakai pelitup muka semua. Ini ruam-ruam ini ataupun masni ni dia mungkin terjadi sebab oleh material pelitup muka tu sendiri atau bahan kimia yang terdapat pelitup muka tu. Selain daripada itu, terjadinya ruam-ruam ni sebab kita pakai pelitup muka tu dalam jangka waktu yang lama, semakin ketat, dia macam akan ada iritasi, friction pada kulit dan menyebabkan naik ruam-ruam tu di tempat-tempat yang ketat tu. Kemudian kalau kita pakai pelitup muka ni pula dalam waktu yang lama, bahagian yang ditutup tu kelembapan dia tinggi. Kita bernafas, bercakap, kelembapan tinggi dekat area kulit tu dan sering kulit tu makin lebih berminyak lah. Kalau kita pakai makeup yang tebal yang berat, dia jadi occlusion pula, macam sumbat-sumbat kita punya pori-pori muka tu dan mudah menyebabkan jerawat timbul. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kalau yang memang mereka yang sedia ada eczema tu,
macam radang kulit, sensitif kulitnya, itu disarankan supaya pakai pelitup muka yang hypoallergenic. Ada kan dijual banyak pelitup muka yang hypoallergenic. Kalau atau boleh juga pakai pelitup muka yang jenis kain. Tapi perlu diingatkan bahawa pemakaian pelitup muka yang pakai buang tu jangan diulang-ulang hari besoknya pakai pelitup muka yang sama. Tu kalau pakai buang tu pakai kemudian buang, jangan diulang pakai, dibasuh atau diulang pakai. Tapi kalau pelitup muka yang jenis kain perlu sering dibasuh. Jangan pakai sebulan tak basuh-basuh. Kuman di pelitup muka tu akan menyebabkan radang. Kemudian sarankan supaya kalau kita pakai pelitup muka dalam jangka waktu yang lama, elakkan memakai makeup yang tebal. Seperti saya cakap tadi, dia akan menyebabkan rongga kulit muka kita akan tersumbat bila dia macam kelebapan makin tinggi sebab kita pakai pelitup muka waktu yang lama. Okey. Kemudian kalau gejala bertambah teruk, segera dapatkan rawatan dengan doktor. Jangan rawat sendiri. Lain-lain kalau ruam lain rawatan dia, kalau jerawat lain rawatan dia. Okey, baik doktor, kita sedia maklum, masyarakat pun sedia maklum berkenaan perkara ini, pemakaian pelitup separuh muka tidak lagi diwajibkan. Namun sangat penting untuk kita ketahui risiko jangkitan itu masih ada dalam kalangan komuniti kita. Di sebalik ketidakwajipan memakaian pelitup separuh muka ini, mungkin doktor boleh memberikan penerangan apakah antara aspek-aspek yang perlu kita perkasakan untuk kita mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 ini, doktor? Okey, pemakaian pelitup muka ni memang disarankan. Tapi selain pada pelitup muka, kita ada public health measures yang lain ya, seperti kita amalkan penjarakan sekiranya bolehlah. Kemudian kita sering menjaga kebersihan, terutamanya sering cuci tangan lah yang kita amalkan. Itu untuk semua penyakit pun sama. Kita kena sering cuci tangan dengan sabun dan air, atau sekiranya tak ada, kita boleh pakai hand sanitizer. And sekiranya bergejala, cepatlah kita dapatkan rawatan supaya kita tak menjangkitkan kita punya penyakit tu kepada orang lain. Okey. Okey. Itu dia antara pencerahan daripada tetamu kita pada hari ini berkaitan dengan pemakaian pelitup muka. Mungkin sedikit nasihat daripada doktor untuk penonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini tentang galakan untuk kita terus memakai pelitup muka. Okey, saya nak sarankan kat sini, walaupun kita tak wajibkan untuk pakai pelitup muka, tapi kita tahu bahawa pelitup muka ni dia melindungi kita. Kajian-kajian sebelum ni menyatakan bahawa sekitar 47 hingga 80% kita boleh kurangkan risiko jangkitan penyakit saluran pernafasan melalui pemakaian pelitup muka. Jadi selain daripada melindungi diri kita dari virus SARS-CoV-2, dia juga melindungi kita dari penyakit-penyakit yang lain yang merebak melalui jalan yang sama. Jadi teruskanlah memakai pelitup muka, terutamanya bagi golongan yang berisiko tinggi, selain tetap terus menjalankan cuci tangan dengan kerap dan penjarakan fizikal. Kita perlu jaga diri kita sendiri sekarang. Betul tu. Kita perlu sentiasa menjaga sesama kita, diri kita dahulu dan juga komuniti kita. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Aznida Muhammad Zaki, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia atas perkongsian pada pagi ini. Terima kasih, doktor. Okey, sama-sama. Okey, dan